Ayat yang ke berapa ni? Ayat yang ke 118. Ayat yang ke 118. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Dan sini syikayah Allah Ta'ala. Wa qala alladhina la ya'lamun. Dan berkatanya orang-orang yang tidak reti, tidak tahu. Laula yukallimuna Allah, maka kenapa tidaknya? Kenapa tidak Allah Ta'ala bercakap direct dengan kami? Kenapa Allah Ta'ala tak bercakap terus dengan kami? Au ta'tina, ataupun datangnya kepada kami ayah, dalil bukti dia. Ayat itu datang direct pada kami. Ayat itu datang, dalil bukti keesaan itu datang directnya kepada kami. Yakni mukjizat. Kenapa tidak jadi berikan kepada kami terus mukjizat tu? Sebagai tanda bukti akan keesaan Allah Ta'ala. Bagi direct pada kami, kenapa bagi pada kamu? Yakni mereka ini adalah orang-orang yang tak reti semua sekali lah. Tak kira golongan musyrikin semua sekali. Dan juga secara khususnya golongan ahli kitab. Secara khususnya golongan ahli kitab. Mendakwa benda sama, mengapanya Allah Ta'ala tak terus bercakap dengan kami, bertutur bicara dengan kami secara yaqzah, secara direct. Ataupun dia bagi directnya, dalil bukti itu datang terusnya pada kami, dalil bukti. Kadzalika qala alladhina min qablihim, maka jawabnya, demikian itulah berkatanya umat-umat yang sebelum pada mereka. Yang mana berkata misla qaulihim, seperti dengan perkataan mereka. Iaitu tashabahat qulubuhum. Sama je hati mereka ni, sama je dengan perempuan ni. Kata-kata dengan hati dia ni sama. Sama. Jadi kata sini, kata yang hati sama. Hati sama maksud. Mana maksud yang sama. Jadi kerananya sama dengan kesesatan. Sama sesatnya dengan orang yang dahulu kala, maka samalah juganya jawapan. Sama juga jawapan. Yang mana alamat hati, alamat perkataan dia itu sama. Alamat hati dia itu sama. Alamat perkataan dia sama. Sama hati. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Benar-benarnya kami sudah memberi penjelasan akan ayat-ayat
liqaumin yuqinun, untuk faedah kepada kaum yang meyakini. Yakni mereka itu tak yakin. Tak yakin dengan Al-Quran. Tak yakin dengan wahyu Allah yang disampaikan kepada mereka. Kerana adanya sebarang keraguan tu ada. Sikit sebanyaknya ragu tu ada. Kalau tidak banyak. Adanya keraguan pada mereka. Maka sebab itulah tak dapat. Sebab itulah tak dapatnya hidayah. Sebab itulah berkata begini. Nak mintanya Allah Ta'ala bercakap direct dengan dia. Kamu tu siapa? Ya, kamu tu siapa? Kamu tu Allah Ta'ala lantik kau? Kamu sendiri cuba-cuba nak lantik bagi pihak Allah Ta'ala, mana boleh? Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Ya, ini bila marinya perkataan-perkataan yang sakit telinga gini, maka sini punya marinya ayat tasliyah. Inna arsalna, sungguhnya kami utuskan kamu ya Muhammad bil haqqi, dengan kebenaran, dengan mengandungi kebenaran dan juga untuk menzahirkan kebenaran, sebagai basyiran wa nadhira, sebagai pemberi berita gembira kepada orang-orang yang nak terima, wa nadhira, dan juga ancaman azab kepada orang yang tidak mahu terima. Dan jangan risau. Jangan risau pasal mereka. Wala tus'alu an ashabil jahim. Tidaklah kamu akan dipersoalkan, akan ditanya tentang amal akidahnya pokok neraka jahim ni, bukan ditanya. Kamu tidak ditanya pasal mereka. Tidak ditanya pasal amal-amal mereka itu kepada kamu. Mereka semua sekali itu akan ditanya. Mereka semua sekali, setiap satu masing-masing itu akan ditanya. Walau tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan berpuas hatinya terhadap kamu golongan Yahudi itu, walan nasara, dan golongan Nasara pun juga tak akan berpuas hatinya dengan kamu, hatta tattabi'a millatahum, sehinggalah kamu ikutnya agama fahaman mereka. Agama bawakan mereka itu kamu ikut, barulah mereka itu akan berpuas hati. Kalau tidak, selagi itulah mereka itu tidak akan berpuas hati dengan kamu. Habis itu, qul inna hudallahi huwal huda. Qul, jawablah pada mereka, sungguhnya petunjuk Allah Ta'ala itulah petunjuk yang sebenar. Bukannya yang seperti mana yang didakwa oleh Yahudi ataupun Nasara. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan demi jikanya sekiranya kamu itu mengikut hawa nafsu mereka, yakni ilmu hawa nafsu mereka yang mana bukan ilmu Allah. Ba'da alladhi ja'aka minal ilm, setelahnya datangnya kepada kamu ilmu yang daripada Allah Ta'ala itu datang, kamu ikut juga hawa nafsu mereka. Malaka minallah, maka ini ancaman untuk Nabi. Malaka minallah, maka tidak ada buat kamu ya Rasulullah minallah, daripada Allah, min waliyin, adanya sebarang pelindung yang boleh melindung kamu daripada Allah. Wala nasir, dan tidak adanya penolong yang boleh menolong kamu daripada Allah. Tidak ada yang boleh menolong kamu. Maka jangan kamu duduk rasa sedaplah, mentang-mentang Allah Ta'ala lantik kamu jadi Nabi, nanti kamu jadi Rasul. Tidaklah itu sebagai tiket untuk kamu selamat. Kalau kamu ikut hawa nafsu mereka, kamu sendiri pun kena. Maka ini ancaman Allah Ta'ala. Walaupun terhadap Nabi. Ini terhadap Nabi. Kalau kita lagi-lagi berat. Kerana kita ni adalah pengikut Nabi. Kita ni pengikut Nabi. Maka kita pengikut Nabi, lagi-lagilah kita tak boleh ikutnya hawa nafsu mereka. Kita kena ikutnya ilmu yang dibawa oleh Nabi SAW. Kerana ilmu yang dibawa oleh Nabi SAW adalah ilmu yang datang daripada Allah Ta'ala. Ni, sini. Ja'aka. Habis itu, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Sini dalil naqli. Alladzina atainahumul kitab. Golongan yang orang-orang yang kami bagikan kepada mereka itu Alkitab. Kami bagikan kepada mereka itu Alkitab. Mana anugerah besar ni, bagi kitab pada mereka. Lalunya yatlunahu haqqa tilawati, mereka itu membaca kitab itu kepada orang lain. Yatlu ni mana baca, mesti baca orang lain dengar. Mana ajarkan pada orang lain.
sampaikan kepada orang lain. Haqqa tilawati, dengan penyampaian yang sebenar. Bagi sampai dengan penyampaian yang sebenar. Ini di kalangan ahli kitab yang sebegini, ulaika yu'minu nabi, yang beriman dengan Allah Ta'ala, dengan Rasul ni, dialah yang sebenar. Yang sebenar dia. Wa man yakfur bihi, dan barang siapa yang mengkufuri dia, dia situ Allah, Nabi, Quran, fa ulaika humul khasirun, maka mereka itulah golongan yang rugi. Sini targhib, dorongan. Ya bani Israil, adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai golongan Bani Israel, ingatlah baliknya akan nikmat aku, allati an'amtu alaikum, yang aku bagi nikmatkan ia itu ke atas kamu. Wa anni, dan aku juga sungguhnya aku faddaltukum, melebihkan kamu, melebihi daripada yang lain di kalangan makhluk. Yakni di zaman dialah, dengan banyaknya nabi. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a, dan hendaklah kamu semua ni takut akan hari yang mana la tajzi nafsun, tidak ada satu jiwa itu, makhluk itu, manusia itu dapat menyelamatkan seseorang yang lain, syai'an, walaupun sedikit pun, di hari kiamat. Walaupun sedikit di hari kiamat, kelak tidak ada satu pun boleh bagi bantuan, pertolongan, perlindungan, sikit pun tak boleh. Nak memberi faedah apa sekalipun tidak dapat. Wala yuqabalu minha 'adlun, dan tidak diterima daripadanya adlun, sebarang tebusan. Wala tanfa'uha syafa'ah, dan tidaknya bermanfaat sebarangnya syafaah buat mereka. Syafaah buat mereka tidak akan laku. Marilah nabi mana, malaikat mana, wali-wali Allah yang mana, tak dapat memberi syafaat pada mereka kerana tidak bermanfaat pun. Wali-wali yang baik itu yang Allah Ta'ala sudah memberi anugerah bolehnya memberi syafaat itu. Kerana golongan ini tidak mendapat keizinan. Golongan yang ingkar ini, mereka itu tidak mendapat keizinan daripada Allah Ta'ala untuk menerima syafaat. Walahum yunsarun, dan tidaknya mereka itu diberi tolong, dihalang daripada azab api neraka. Yunsaru maknanya yumna'u min azabihi, ditolong, diselamatkanlah, dihalangnya dia daripada azab Allah. Kemudian seterusnya kita baru. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu, dan ingatlah cerita. Dan ingatlah cerita ibtala Ibrahim rabbuhu. Nabi Ibrahim itu diuji oleh Rabbnya. Diuji oleh Rabbnya, Allah Ta'ala. Maka sini nak beritahu cerita tentang asas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama bawakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu asasnya daripada agama bawakan Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti mana kita panggil millah Ibrahim. Sambung sini bi kalimatin, dengan kalimah ujian. Kalimah ujian ni yang Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim. Ada di kalangan ulama tafsir mengatakan ini ada 4 ujian. Ada 4 ujian. Itu ujian masuk api, ujian berpisah dengan isteri, kemudian ujian letaknya Hajar dan anak di lembah di Mekah tu. Kemudian yang keempatnya sembelih anak. Ujian Allah Ta'ala suruh sembelih anak. Dan ini ada disebutkan dalam Al-Quran lah.
Ini semua sekali disebutkan dalam Al-Quran secara mafhum lah. Fa'atammahunna, lalu dia dapat sempurnakan semua sekali ujian. Ataupun ujian sini dengan mana semua jadi ujian yang Allah Ta'ala tetapkan ujian lah. Yang Allah Ta'ala nak uji Nabi Ibrahim. Setelah itunya, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah Ta'ala kata, aku nak mengadakan kamu, nak melantiknya kamu, buat manusia semua sekali imama, menjadi imam. Imam sini maknanya ikutan. Dan ikutan sini dalam bab kenabian lah sini. Sebab dia ni dapat wahyu. Bukan imam biasa, imam Nabi. Imam yang mana dia tu seorang Nabi. Mana dia bukan ikutan biasa, bukan imam ikutan biasa. Tetapi dia ni yang disertakan dengan kenabian. Kenabian bagi pada dia. Kemudian ya qala wa min dzurriyyati, Nabi Ibrahim kata wa min dzurriyyati, terhadap zuriat aku pun samalah juga. Yakni ya Allah bagilah sama kepada zuriat aku. Katanya Allah Taala la yanalu ahdi zalimin, yakni aku boleh bagi pada semua sekali yang lain, tapi la yanalu ahdi, tidak bolehnya janji aku ini dapat diperolehi ataupun diberi kepada az-zalimin, kepada orang yang zalim. Mana janji ini tak akan kena, tak akan boleh kepada orang yang zalim. Orang yang zalim tak dapat. Maka kalau yang ini dengan mana umum pula, imam situ dengan mana umum. Mana imam dengan mana umum, mana Nabi Ibrahim sebagai imam kedua, kemudiannya yang lain-lain itu yang mengikut imam, dan bila yang mengikut imam, dia pula yang menjadi imam yang membawa apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Yang dibawa oleh Nabi Ibrahim seperti mana wahyu-wahyu Allah, perintah-perintah Allah Ta'ala yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim, dialah pula penyambung. Maksudnya sini, selain pada itu diterima, boleh juga. Tapi ada juga di kalangan zuriat kamu tu yang zalim, maka zuriat kamu yang zalim itu, yang tu tak dapat. Yang tu tak akan dapatnya seperti mana yang dijanjikan oleh aku ini. Wa id ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah tak kalau kami mengadakan al-bait Kaabah itu mathabatan lin-nas, sebagai tempat rujuk, tempat pemergian. Mathabatan mana tempat tuju untuk pergi. Mathabatan tempat tuju untuk pergi. Untuk pergi mari. Untuk pergi mari. Untuk pergi balik. Untuk pergi balik. Untuk pergi balik. Mana ulang pergi balik. Sebab masabatan ni mana bentuk ulang pergi. Pergi sana, balik. Lepas tu pergi pula, balik. Pergi pula, balik. Itu mana masabatan. Linnas buat manusia. Wa amnan, dan juga bentuk keamanan. Jadikan Kaabah itu sebagai tempat keamanan. Situ tu sebagai tempat keamanan. Yang ni tidak ada yang boleh menzalimi di situ. Sebab tu bila masuk dalam tu tak ada siapa-siapa boleh khianat kita lah. Dan siapa khianat itu akan kena bala. Sama ada Allah Ta'ala bagi bala macam mana, Allah Alam. Tapi dapat dosa lah, sudah tentu dapat dosa. Maka dilarangnya ganggu orang di dalam Masjidil Haram. Ganggu orang di dalam Masjidil Haram. Wattakhidhu, dan kami perintahkan, Allah Ta'ala perintahkan, hendaklah kamu mengambilkan kedudukan maqam Ibrahim, kedudukan tempat bertapaknya Ibrahim itu. Tapak kakinya Nabi Ibrahim. Tempat tapak kaki Nabi Ibrahim. Ya Allah Ta'ala buat sebagai syiar itu. Sebagai petanda lah situ, petanda. Syiar tu mana petanda. Musalla, tempat itu sebagai tempat yang afdal untuk solat. Tempat yang afdal untuk solat. Makam Ibrahim ni benar kalinya yang ada bertandanya satu je.
Satu je. Mana ada sepasang kaki lah situ. Bekas tapak kaki Nabi Ibrahim. Ada satu je. Yang tak nampak yang banyak. Yang tak nampak yang banyak. Yang tak nampak semua sekali itu adalah tempat tapak kaki Nabi Ibrahim. Yang bertanda yang nampaknya ada satu. Dan situlah dipanggil Maqam Ibrahim. Situlah dipanggil Maqam Ibrahim. Maka maksudnya sini, di kawasan sekitar yang dikelilingi oleh Nabi Ibrahim itu, jadikan ia itu sebagai tempat masjid. Mana Masjidil Haram sini. Jadikan sebagai Masjidil Haram. Maka ini dengan mana umum, jadikan ia itu sebagai masjid. Satu lagi maksudnya situ, Maqam Ibrahim yang ada sekarang ini yang bertapak. Yang asal dia dekat dengan pintu Kaabah, multazam tu. Sebab masa tu nak angkat bata letak atas tu, maka jadi menyerap macam mana tu tanah tu lekat bekas tapak kaki Nabi Ibrahim. Sehinggalah sekarang. Dan ia itu disimpanlah dengan adanya tempat pelindung di sekarang ni kan ada di depan Kaabah kan ada. Maka situ tu dipanggil tempat sebagai penanda. Maqam Ibrahim situ tempat sebagai penanda. Jangan pula silap faham makam tu bukan bahasa Melayu. Bahasa Melayu makam mana kubur. Kan? Bahasa Melayu makam ni mana dia kubur. Tapi makam sini yang dimaksud ni mana tempat berdiri ke asal dia nya. Tempat berdirinya Nabi Ibrahim situ yang mana berbekasnya tapak kaki dia. Berbekas tapak kaki dia. Dan ini bentuk mukjizah lah sampai sekarang ni ada. Bentuk mukjizah sampai sekarang ni ada. Lepas tu sini ni kedudukan untuk solat. Tempat kedudukan untuk solat. Sebab tu kalau kita selepas daripada tawaf, untuk kita tuju kawasan dekat untuk kita solat itu, carilah berdekatan dengan Maqam Ibrahim. Tapi kalau tak dapat, maka semua tempat itu adalah Maqam Ibrahim. Karena tempat inilah tempat yang mustajab doa. Di depan pintu Kaabah. Dan Maqam Ibrahim duduk situlah juga. Dulu rapat, sekarang ni dipindahkan duduk jauh sikit. Kemudiannya wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal 'akifin war ruk'i sujud. Dan kami fardukan. Buat Ibrahim dan Ismail. Mewajibkan kepada mereka berdua itu an tahhira, itu lafaznya yang berbunyi an tahhira. Hendaklah kamu sucikan baiti, rumah aku itu. Ini Kaabah itu. Lit-ta'ifin, untuk orang yang tawaf. Wal-'akifin, dan untuk orang yang iktikaf, yang duduk-duduk di situ. War ruk'i sujud, dan juga untuk orang yang rokok sujud.
Untuk orang yang rokok sujud maknanya solat. Rokok sujud sini, orang yang memiliki rokok sujud, sifat rokok sujud, perbuatan rokok sujud itu maknanya solat. Mana yang sini bersihkan ia itu daripada segala yang boleh merosakkan tauhid. Boleh merosakkan tauhid, mengkotorkan yang tauhid. Yakni bersihkan daripada syirik. Bersihkan daripada syirik, bersihkan daripada penyembahan yang selain pada Allah Ta'ala. Bersihkan konsep. Mana apa saja yang diletak situ sebagai pemujaan yang selain pada Allah Ta'ala, dibuang semua sekali. Tak kira lah alat sembahyang apa yang diletak situ, dibuang. Habis itu, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'u qalilan thumma adtarruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah berkatanya Nabi Ibrahim. Itu berdoanya rabbi ij'al hadha baladan aminan. Ya Rabb, wahai Rabbku, ij'al hadha, jadikan ini tempatnya baladan aminan, negeri yang aman sentosa, warzuq alahu, dan bagilah rezeki buat penduduknya, minas samarat, daripada buah-buahan yang banyaklah maknanya, man amana minhum billahi wal yaumil akhir, iaitu orang yang beriman pada Allah Ta'ala di kalangan mereka, billahi wal yaumil akhir, beriman pada Allah Ta'ala dan juga hari akhirat. Mana doa Nabi Ibrahim sini doa yang sempit. Ini doa Nabi Ibrahim dengan doa yang sempit. Kita dah belajar kan dalam bab risalah doa, kita tak boleh doa dengan doa yang sempit. Kita kena doa yang luas. Kena serata. Doa kita biar kena ramai lagi. Biar boleh dapat faedah kepada ramai lagi. Maka sini Allah Ta'ala tukar. Qala wa man kafara. Berkatanya Allah Ta'ala wa man kafara, dan juga orang kafir pun sekali. Orang kafir pun sekali. Tapi orang kafir itu bukanlah kata Allah Ta'ala sayang dia. Fa'umati'hu qalilan. Allah Ta'ala bagi senang sementara lah. Sekejap masa. Sekejap masa bagilah senang dulu. Tak bagi. Thumma adtarruhu, kemudian aku akan tekan dia. Fa'umati'hu qalilan, aku akan bagi nikmat pada dia sebentar. Thumma adtarruhu, kemudian aku tekan bagi susahnya dia. Ila azabin nar, ke azab api neraka. Wa bi'sal masir, dan situlah seburuk-buruknya tempat yang dia nak pergi, tempat yang dia nak kembali situ. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan sini ingatlah keikhlasan. Ini ingat di sini, ingatlah cerita keikhlasan mereka. Tak kalanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu mengangkat al-qawaida, asas binaannya Kaabah itu, minal bait. Ya, yang mana dia berdoa, mereka berdua itu berdoa, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, taqabbal minna, terimalah daripada kami, yakni amal kami ini. Innaka antas samiul alim, sungguhnya engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Yakni tidak ada yang maha mendengar melainkan kamu. Hanya kamu saja yang maha mendengar. Hanya kamu saja yang maha mengetahui. Mana nafi sini, mana nafi juga selain pada Allah Ta'ala. Walaupun isbat. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami muslimai, dua orang yang Islam, dua orang yang tunduk patuh hanya kepada kamu, mentauhidkan kamu. Wa min dzurriyyatina, dan di kalangan zuriat-zuriat kami, ummatan muslimatan lak, umat yang tunduk patuh hanya pada engkau. Wa arina manasikana, dan tunjukkanlah pada kami, ajarilah kami amal ibadah kami. Manasikana sini amal ibadah kami. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Yakni amal-amal kami yang salah tu, mintalah ampun, mintalah maaf. Innaka antat tawwabur rahim, sungguhnya engkau itu yang maha menerima taubat lagi maha belas kasihan.
Sininya mengiktirafkan ibadah yang diajar oleh Allah Ta'ala. Dan menolak semua sekali amal ibadah yang bukan daripada Allah Ta'ala. Sebab tu diguna watub alaina. Tiba-tiba diguna perkataan watub alaina. Terimalah taubat kami. Taubat ni makna asal dia kembali. Mana kembalinya kami kepada ilmu. Tujunya kami kepada ilmu yang benar. Tujunya kami kepada amal ibadah yang sebenar. Sebab taubatlah. Mana taubat itu makna dia kembali. Habis itu. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, wab'ath bangkitlah, utuskanlah fihim di kalangan mereka, yakni di kalangan zuriat itulah, di kalangan zuriat kami itu, rasulan minhum, rasul di kalangan mereka, yakni sininya zuriat Nabi Ismail, yatlu alaihim, yang membaca buat mereka itu semua ayatika, ayat-ayat kamu, yang bentuk menyampaikan dakwah ke arah iman, ayat-ayat kamu yang menyampaikan dakwah ke arah iman. Wa yu'allimuhumul kitab, dan ajarlah kepada dia, mengajarkan kepada mereka itu, umat dia itu, al-kitab, kitab, yakni Nabi lah sini, Nabi Muhammad. Jadi bila Nabi Muhammad esoknya maknanya Al-Quran, seperti mana yang kita tahu sekarang. Wal hikmata, dan hikmah, ajarkanlah hikmah, dan dia ajar hikmah kepada orang ramai. Al-hikmah itu maknanya sunnah. Wa yuzakkihim, khulasah amal dia, dakwah dia adalah menyucikan mereka. Dia itu menyucikan mereka. Nabi itu menyucikan mereka. Nak suci, maka ikut Nabi. Maka dengan ikut Nabi itu, Nabi itu akan sucikan kita semua sekali. Ajarnya pada kita supaya jadi sucinya di kita. Dipanggil tazkiyatun nafs. Penyucian jiwa. Mana mari daripada mana? Mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suci sini, suci daripada apa? Suci daripada maksiat, suci daripada kekufuran, suci daripada syirik. Habis itu. Innaka antal azizul hakim, sebenarnya engkau, hanya engkau sajalah al-aziz, yang maha perkasa, al-hakim lagi, maha bijaksana. Ini pun seperti mana yang kita dah hurai dah tadi. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan tidak yarghabu, yarghab ni, raghaba yarghabu ni kan, asal makna dia apa? Berkeinginan. Tapi kalau adanya an dengan makna taksir, tak nak. Kalau tak ada an di situ dengan mana nak sangat. Nak. Adanya an, selepas dia tu adanya an, maknanya tak nak. Seperti dalam ayat Quran, wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Karab, mana kepada Tuhan kamulah hendaklah kamu harap. Harap. Jadi sininya bila yarghabu an, ada perkataan an situ, maknanya tak nak. Bukan harap, tak harap. Tidak haraplah pula. Jadi mana dia? Wa man yarghabu an millati Ibrahim, barang siapa yang tidak harap, yang tidak suka, yang berpaling, ke mana dia? Yang tidak suka, yang berpaling, yang tidak mau terima. Millah Ibrahim, agama bawakan Nabi Ibrahim ini, yakni tauhid. Illa man safiha nafsah, melainkan orang yang memperbodohkan diri dia sendiri. Orang itu memperbodohkan diri dia sendiri kerana apa? Kerana tolak tauhid. Kerana tolak tauhid itu nampak bodoh. Kerana tolak tauhid nampak bodoh. Kita tengok kan, amal orang itu buat syirik. Apa yang kita nampak? Nampak kebodohannya. Yang kita nampak benda bodoh dia buat. Dia buat, nampak, dia rasa cerdik dah. Bagus dah, cerdik dah.
Tapi tidak, Allah Ta'ala beritahu, safiha nafsah. Orang itu memperbodohkan diri dia sendiri. Kalau tak ikut syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim ini, maka dia itu memperbodohkan diri sendiri, menzahirkan kebodohan diri dia dengan melakukan amal yang bukan daripada ajaran yang sebenar daripada Nabi Ibrahim. Kenapa disebut siapa Nabi Ibrahim sini? Karena golongan Bani Israel itu duduk memperbesar-besarkan cerita Nabi Ibrahim. Dia kata itulah Nabi dia juga. Nabi Ibrahim itu Nabi dia juga. Maka dia nak tumpang nama lah kira-kiranya. Tapi biasanya tidak. Dia tak tumpah pun nama Nabi Ibrahim biasanya. Tapi bila Nabi Muhammad ni mari dengan membesarkan cerita Nabi Ibrahim, jadi dia nak tumpang juganya cerita Nabi Ibrahim. Tetapi cerita Nabi Ibrahim ni jadi macam mana? Wa ma kana minal musyrikin. Dan tidaknya dia itu termasuk di kalangan orang yang syirik. Dakwaan golongan ahli kitab dan musyrikin yang lain pula mendakwa apa? Yang mendakwanya Nabi Ibrahim tu orang yang melakukan syirik. Dan itulah dalil bahasanya boleh buat syirik. Kenapa? Amal ini adalah turun-temurun daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Sebab tu kalau kita tengok dalam ayat Quran, bila cerita pasal Hunafa, Hanif, Muslimah, yang ada menyebutnya wa makana minal musyrikin. Dia akan menyebutnya wa makana minal musyrikin. Dia akan sebut itu. Tidaknya dia iaitu Nabi Ibrahim tu minal musyrikin, termasuk di kalangan orang yang syirik. Habis itu illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya. Dan benar-benarnya kami sudah memilihnya dia, yakni pilihnya Nabi Ibrahim situ sebagai rasulan wa khalilan. Pilih dia jadi rasul dan pilih dia ni jadi teman sejati Allah. Ni antara pangkatnya Nabi Ibrahim, dia adalah Khalilullah. Antara Khalilullah siapa dia lagi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga, dia pun juga adalah Khalilullah. Tapi gelaran suhu dianya adalah Nabi Ibrahim. Khalilullah ni Nabi Ibrahim. Gelaran suhu dia. Nabi Muhammad tu kemudian ada. Jadi kemudian kita ambil suhu dululah. Yang suhu dulu adalah Nabi Ibrahim. Maka lekat namanya Nabi Ibrahim. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Khalilullah juga dipanggil dia. Tapi dah kerana Nabi Ibrahim digelarkan dia tu dulu dengan Khalilullah, maka tersohornya dia itu dengan Khalilullah nak bandingkan dengan Nabi Muhammad. Dan sesuai juga sebenarnya kerana Nabi Muhammad pun anak cucu Nabi Ibrahim. Daripada jalan zuriat Nabi Ismail. Habis itu wa innahu fil akhirati laminas salihin. Itu di dunia kan? Di dunia. Wa innahu fil akhirah, dan sungguhnya dia pula di akhirat pula laminas salihin, dia ni termasuk di kalangan orang yang melakukan amal yang soleh, yakni yang mengikut syariat Allah Taala yang sebenar. Habis itu idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah tatkala berkatanya Nabi Ibrahim, berkatanya Rabb Allah Taala kepada Nabi Ibrahim, aslim, hendaklah kamu tunduk patuh. Qala aslamtu, aku terimanya tunduk patuh itu. Li rabbil alamin, aku terimanya tunduk patuh kepada hanya Rabbul alamin. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub Mubanihi wa Yaqub ya baniya ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim memberi wasiatkan dengan tauhid yang dipegang itu kepada anak dia, iaitu Ishak dan Ismail. Ishak dan Ismail. Yang Ishak tu jadi Ishak, Yakub dan semua sekali itulah. Ismail itu Nabi yang pergi ke akhir sekali pergi kepada Nabi Muhammad. Habis itu wa Yaqub, dan Yakub ni pula cucu. Yakub ni pula kira cucu. Sebab Yakub tu bin Ishak, Ishak tu bin Ibrahim. Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Jadi sini pun juga sebab disebut Yakub ni kerana perkhususan golongan Bani Israel. Perkhususan bagi golongan Bani Israel. Kerana Bani Israel ni dia mendakwa dia Yahudi kerana ikut Yakub ni, sebenarnya kali bawakan yang salah yang mereka tu bawa, tidak bawakan yang sebenar.
tak sebenar seperti mana bawakan yang daripada awal-awal dahulu. Habis itu, ya baniya innallah astafa lakumuddin. Wahai anakku yang tercinta sekalian, innallah astafa, sungguhnya Allah Taala memilih lakum buat kamunya ad-din, agama yang tauhid ini. Agama yang berupa rahmat buat kamu dan ihsan buat kamu. Rahmat dan ihsan buat kamu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kamu semua ni mati illa wa antum muslimun, melainkannya kamu mati dalam keadaan orang yang mentauhidkan Allah Taala, yang tunduk patuh dengan ajaran tauhid. Itu maknanya muslimun dengan mana? Muwahhidun. Muwahhidun itu makna orang yang tunduk patuh dengan ajaran tauhid. Apa sini Ibrahim sini mana wasiat daripada Nabi Ibrahim, dan Yakub pun memberi nasihat yang sama. Cerita nasihat ni daripada satu orang bapa kepada anak dia. Nasihat bapa kepada anak dia ni bermula daripada Nabi Ibrahim, dan kemudian Yakub pun juga buat benda yang sama, menasihati anak-anak dia. Maka semua nasihat itu adalah nasihat supaya mentauhidkan Allah Taala. Tidak hanya bentuk syirik pada Allah Taala seperti mana dakwaan ahli kitab, dan juga lebih-lebih lagi golongan musyrikin yang mendakwa, yang musyrikin yang tidak ada ilmu tu nak mendakwa juga. Nabi Ibrahim itu pun juga termasuk di kalangan ahli syirik. Maka sebab itulah jawab syubhah selepas pada itu. Ini sebagai jawab syubhah. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut. Adakah kamu semua sekali menjadi saksi ketikanya Nabi Ya'qub nak mati? Nabi Ya'qub nak mati. Idh qala li banihi, tak kala dia berkata kepada anak dia, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu nak ibadah selepas daripada kematian aku? Qalu, mereka berkata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Kami akan beribadah hanya kepada Tuhan kamu, Rabb kamu, Tuhan kamu, wa ilaha abaika, dan juga Tuhan tok nenek kamu iaitu Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Ilaha wahidah, ia adalah ilah yang satu. Ilah yang satu, ilah yang sama, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami pun juganya Islam. Kami pun juganya Islam. Kami juganya orang yang tunduk patuh dengan ajaran tauhid. Dan sinilah nak beritahunya, ajaran daripada dulu sampai sekarang Islam. Islam. Yang jadi Yahudi itu terpesona. Yang jadi Nasara itu terpesona. Asal daripada awal itu adalah Islam. Jangan pula kita kata Islam tu mana mari daripada Nabi Muhammad, Islam. Tak, Islam daripada awal dahulu lagi pun memang dah Islam dah. Habis itu, tilka ummatu qad khalat. Itulah dianya umat yang sudah berlalunya. Zaman mereka itu. Laha ma kasabat. Untuk mereka itu, apa yang mereka itu buat. Apa yang dia itu buat. Apa yang mereka itu buat, umat itu buat. Walakum ma kasabtum, dan untuk kamu, apa yang kamu nak buat. Apa yang kamu buat. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan tidaknya kamu ditanya akan amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh mereka itu. Tidak ditanya. Kamu tidak ditanya soalan itu, kamu ditanya soalan akan amal kamu sendiri. Amalan kamu itulah akan ditanya. Maka sininya jangan duduk sibuk tentang orang yang terdahulu. Orang umat-umat yang terdahulu. Sehingga kamu mendakwa ini kita buat ini sebenarnya kali ajaran yang dibawa oleh guru-guru kita. Kita pernah jumpa ke dengan tu? Mungkin tak pernah pun. Dapat ilmu macam mana pun tak tahu. Jadi kita tak tahu menahu pasal orang-orang dahulu yang lama, yang hidup dulu daripada kita, yang mana mereka tu hidup tu kita pun tak ada pun lagi. Maka cerita mereka itu biar kekal misteri gitulah, kita tak tahu. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Untuk mereka lah apa yang mereka itu, umat itu lakukan sesuai untuk mereka lah, dan mereka itu akan mendapat faedah daripada amal mereka. Dan kamu bila kamu buat, kamu akan dapat faedah daripada amal kamu. Dan kamu jangan duduk sibuklah nak sibuk pasal amalan-amalan orang yang terdahulu. Kerana kamu ni sebenarnya kali bukan ditanya oleh Allah Ta'ala akan amalan orang dahulu.
Bukan tanya orang dulu buat itu, orang dulu buat ni. Bukan tanya pasal tu. Tak tanya yang tu. Orang tu buat apa, orang ni buat apa, tak tanya yang tu. Allah Ta'ala tanyanya, kamu buat apa hari tu? Apa yang kamu buat? Amalan apa yang kamu buat hari tu? Habis itu, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ini syikayah pengaduan daripada Allah Taala. Dan mereka itu berkata, kunu hudan aw nasara. Hendaklah kamu jadi Yahudi aw nasara, jadilah Nasara. Tahtadu, niscayanya kamu itu akan mendapatnya petunjuk. Kamu akan dapat petunjuk. Qul, katakanlah, jawab pada mereka-nya, tidak sedemikian itu. Tidak seperti mana yang kamu dakwa. Jadi Yahudi ke, jadi Nasara ke? Tidak. Islam yang sebenar kali Islam. Maka Islam itu bal millata Ibrahim, bahkan kami akan ikutnya millata Ibrahim hanifa. Agama bawakannya Nabi Ibrahim, hanifa yang cenderung. Hanifa ni yang cenderung miring, sandar. Hanifa ni mana sandar? Sandar meninggalkan syirik, pergi kepada tauhid. Itu mana dia? Mana Hanifah yang bersandar dengan tauhid. Yang bersandar dengan tauhid, meninggalkan apa saja ajaran amalan syirik. Itu mana Hanifah. Maka sebab itulah disebutnya wa ma kana minal musyrikin. Nak bagi faham lagi. Hanifah itu apa? Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah dia ini di kalangan musyrikin. Tidaklah dia ini di kalangan musyrikin. Maka ni dijawab juga untuk golongan Arab dulu. Musyrikin Arab dulu, mereka mendakwa kami ni hanif. Kami ni hanif. Kami bawa ni, amalan kami adalah amalan yang daripada Nabi Ismail dulu, yang ambil daripada Nabi Ibrahim, kami ni hanif. Maka didakwalah juga mereka ini, musyrikin Arab itu, sebagai hunafa. Dakwaan mereka. Maka sini Allah Ta'ala nak nafikan, dakwaan musyrikin yang menyangka mereka itu hunafa seperti Ibrahim itu salah. Yang sebenar kalinya, Nabi Ibrahim tidak buat syirik pada Allah Ta'ala. Maka dinafikan, wa ma kana minal musyrikin, dan tidaknya dia ini termasuk di kalangan musyrikin. Qulu, hendaklah kamu berkata, ini khulasahnya millah Ibrahim. Hendaklah kamu berkata, amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Amanna billah, kami beriman pada Allah Ta'ala. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq dan Yaqub wal asbab, dan cucu-cucu. Wa ma utiya Musa, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa wa Isa dan juga Isa. Wa ma utiya an-nabiyyu, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi min rabbihim, yang daripada Tuhan mereka itu, Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeza-bezakan di kalangan seorang pun di kalangan mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kamilah orang yang hanya muslim kepada Allah Ta'ala, yakni yang tunduk patuh hanya pada Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala. Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, maka sekiranya mereka itu yang sekarang ini pula, yang sekarang ini, jikanya mereka itu beriman bimithli ma amantum, seperti mana pokok kamu itu beriman, yakni sahabat Nabi di zaman Nabi, seperti mana salaf. Sini dengan maksud salaf. Ini nak beritahu kelebihannya ikut salaf. Kelebihan ikut salaf. Amantum bihi, seperti mana kamu beriman dengannya, faqad ihtadaw, maka mereka itu mendapat petunjuk. Wa in tawallaw, dan sekiranya mereka itu berpaling, fa innama hum fi shiqaq, maka sungguhnya mereka itu dalam perselisihan. Mereka itu duduk dalam perselisihan, pertelingkahan, percanggahan dengan yang sebenar. Fa sayakfikahumullah, maka cukuplah Allah itulah buat kamu melawan mereka. Untuk menghadapi mereka cukuplah bagi kamu tu Allah. Karena Allah Ta'ala itulah wa huwas sami'ul alim. Karena Allah Ta'ala itu maha mendengar apa doa kamu. Alimun al-alim. Lagi Allah Ta'ala mengetahui akan apa saja doa yang kamu doa minta itu. Sininya amantum bihi, sini amantum bihi ini yang pokok kamu beriman dengannya. Iman sahabat adalah dia tidak membezakan tadi. Itu yang atas tadi. Iman sahabat yang beriman pada Allah Ta'ala dan beriman dengan apa yang diturunkan
uh, diturunkan kepada kami dan juga diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, mana semua sekali beriman dengan semua rasul. Mana beriman dengan semua rasul, beriman dengan semua kitab. Beriman dengan semua rasul, beriman dengan semua kitab. Ini antara rukun iman kan? Ini antara rukun iman. Maka beriman seperti beriman ya sahabat, mana beriman mempercayai semua sekalinya kitab-kitab Allah Taala yang pernah Allah Taala turunkan. Dan rasul-rasul Allah Taala yang pernahnya Allah Taala lantiknya ia itu menjadi rasul. Habis itu. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.